Hai, berjumpa lagi kita dalam video sains tahun 4 Unit 2 Manusia. Okey, dalam tajuk ini kamu akan mempelajari tentang kadar pernafasan manusia dan situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan manusia. Sudah sedia? Jom kita ke video selanjutnya. Okey, ini kisah tentang Aidil. Suatu petang, dia bersiar-siar di taman di sekitar rumahnya. Tiba-tiba, Aidil terserempak dengan seekor anjing. Aidil takut, dia pun berlari sekuat hati. Apabila anjing sudah tiada, Aidil duduk berehat di bawah sebatang pokok kerana kepenatan akibat lari dari anjing tadi. Setelah hilang penat, Aidil pun berjalan semula untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, Aidil terus duduk berehat sambil menonton televisyen. Hari sudah malam. Aidil berasa mengantuk dan terus masuk tidur. Keesokan harinya di sekolah, Aidil belajar tentang kadar pernafasan manusia. Cikgu meminta dia menyatakan jenis-jenis aktiviti yang boleh mempengaruhi kadar pernafasan manusia. Aidil teringat peristiwa yang berlaku semalam. Peristiwa lari dari anjing, duduk berehat di bawah pokok selepas berlari, berjalan pulang ke rumah, duduk menonton televisyen setelah penat berjalan, dan tidur. Semua kejadian tersebut menyebabkan kadar pernafasannya berubah-ubah. Aidil bernafas dengan laju selepas berlari. Aidil bernafas agak perlahan berbanding selepas berlari tadi. Aidil bernafas perlahan lagi selepas dia berjalan dan berlari tadi. Berdasarkan dari cerita Aidil tadi, beberapa peristiwa yang berlaku telah menyebabkan kadar pernafasannya berbeza-beza. Jadi, apakah maksud kadar pernafasan? Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan juga bergantung pada jenis aktiviti yang dijalankan. 3 jenis kadar pernafasan manusia. Yang pertama, kadar pernafasan tinggi. Yang kedua, kadar pernafasan sederhana. Dan yang ketiga, kadar pernafasan rendah. Aktiviti lain yang terlibat bagi setiap kadar pernafasan di atas ialah kadar pernafasan tinggi seperti berenang dan melompat. Kadar pernafasan sederhana ialah seperti berjalan dan berbasikal. Manakala kadar pernafasan rendah seperti menonton televisyen dan membaca buku. Oleh itu, kadar pernafasan manusia dipengaruhi oleh jenis aktiviti yang dilakukan. Semakin aktif jenis aktiviti yang dilakukan, semakin tinggi bilangan dada turun dan naik. Namun begitu, terdapat beberapa situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan manusia. Contohnya, asap dari pembakaran terbuka atau kebakaran, habuk dalam udara,
Habuk yang banyak juga boleh mempengaruhi pernafasan kita. Bersesak-sesak dalam kumpulan manusia yang ramai, dan asap rokok. Setiap situasi tadi akan memberikan kesan terhadap pernafasan manusia yang mana boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau sesak nafas, terutama kepada kanak-kanak, orang tua dan mereka yang mempunyai penyakit asma atau semput. Selain situasi di atas, berikut adalah beberapa contoh pencemaran udara yang boleh menyebabkan gangguan terhadap pernafasan manusia seperti asap kenderaan, asap dari kilang, jerebu. Apa itu jerebu? Jerebu ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan di sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan. Jerebu terjadi akibat pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Bagaimana kita dapat menjaga kesihatan paru-paru? Okey, yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, sentiasa bersenam. Yang ketiga, bernafas melalui hidung. Yang keempat, memakai pelitup hidung apabila berada di kawasan yang ramai orang, jerebu atau di kawasan yang berisiko. Seterusnya, makan makanan yang berkhasiat. Sering membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dan sentiasa gembira dan ceria. Terima kasih kerana menonton. Ingat, tak faham, tanya. Jumpa lagi. Bye.